Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, anak-anak murid cikgu sekalian, 2M, 2 Mutiara. Lama kita tak berjumpa semenjak cuti ni. Sebelum raya kita ada 2 minggu. Selepas raya kita mula balik hari ni, dah sebulan cuti. Okey, dalam masa cuti tu cikgu minta buat projek iaitu topi keselamatan. Diharap dapat buat projek tersebut walaupun kita menghadapi COVID-19 ni. InsyaAllah saya rasa kita boleh lakukan, kita boleh buat projek tersebut dengan menggunakan kemahiran yang kita ada. InsyaAllah lah buat. Okey. Untuk hari ini kita nak masuk sebab yang kedua. Bab yang pertama dulu masa sebulan kita belajar di sekolah, kita dah selesai dah, kita dah selesai dalam buku kerja. Hari ini kita nak sambung kepada bab yang kedua iaitu aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi ini ialah bagaimana kita nak menggunakan teknologi-teknologi yang kita ada untuk menghasilkan satu reka cipta ataupun satu produk yang dapat membantu masyarakat meneruskan kehidupan mereka dengan lebih mudah, menggunakan teknologi kepada masyarakat untuk kehidupan yang lebih mudah, ringkas dan menyenangkan. Ni kita punya penggunaan teknologi untuk kegunaan masyarakat. Okey. Yang pertama sekali, apa yang kita akan belajar dalam teknologi pembuatan ni ataupun aplikasi teknologi ni. Yang pertama sekali kita nak belajar ialah kita mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Apa itu teknologi pembuatan produk? Okay. Yang kedua, kita nak menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Yang ketiga, membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk, membuat lakaran model. Ini yang kita akan belajar lah dalam bentuk 3 dimensi. Yang seterusnya menganalisis lakaran model. Yang seterusnya membuat acuan. Okey, membuat acuan. Dan seterusnya membuat kemasan model. Seterusnya menilai model yang dihasilkan. Akhir sekali menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efektif ataupun efisien. Okey. Ini di antara benda-benda yang kita akan pelajari dalam bab yang kedua. Okey. Ada dengar tak? Halo? Dengar cikgu. Ya, dengar. Okey, baiklah. Okey, yang pertama sekali kita nak mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Apa itu pembuatan produk? Pembuatan produk yang kita ada di rumah, apa dia yang ada di rumah? Yang kita biasa nampak produk-produk yang ada di rumah, banyak kan? Yang pertama sekali, kalau kita tengok di dapur tu, yang pertama sekali ialah periuk nasi. Dulu ni, zaman dulu, kita masak dengan menggunakan dapur kayu. Ingat tak zaman dulu? Mungkin kamu tak lahir zaman tu. Masa zaman cikgu, zaman mak kita, zaman Tok Nek kita, ataupun zaman Tok Wan kita, nak masak nasi cukup susah. Kena pergi cari kayu api. Cari kayu api, dah lah cari kayu api. Kalau musim hujan nak cari kayu api pun susah. Sebab semua kayu api basah, nak bakar payah. Pergi cari kayu api, dah cari kayu api, pergilah hutan-hutan, ada hutan getah ke, hutan rombior ke, macam-macam hutan, pergi cari. Lepas tu dah cari, nak kena pelekat api pula, mereka buat dapur. Dapur yang digunakan pada masa tu menggunakan tanah liat. Jadi, ada tungku, ambil kayu-kayu tu, pergi letak situ, lepas tu barulah ambil
periuk masak nasi. Jadi proses untuk nak masak nasi ni memakan masa. Yang kedua, dia kena kerja berat. Kena pergi cari kayu apa semua, kena buat macam-macam. Itu zaman dulu. Nak pelekat api lagi, nak kena cari minyak gas, nak kena cari apa ni, kertas ke apa kan, nak bakar. Bagi dia apa? Bagi dia menyala, jadi payah. Disebabkan perbezaan zaman, orang pun dah fikir banyak, ada elektrik, ada macam-macam alat-alat elektronik. Sekarang ni kita masak nasi dengan menggunakan periuk elektrik. Jadi ini adalah satu rekaan ataupun teknologi pembuatan yang memudahkan masyarakat untuk memasak nasi. Simple saja. Ini contoh yang paling simple. Kita menggunakan teknologi yang ada, kita hasilkan periuk nasi. Periuk nasi ini kita masak dengan menggunakan tenaga elektrik. Hasilnya ialah nasi nasi yang dimasak, boleh pelbagai nasi. Ada nasi kosong, nasi biasa, ada boleh buat nasi lemak, ada boleh buat nasi biryani, ada boleh buat nasi mandi, macam-macam yang kita boleh buat. Jadi di sini kita dapat tahu, kita mengetahui bahawa hasil daripada reka cipta manusia tu, hasil daripada teknologi pembuatan manusia tersebut menyebabkan kehidupan kita menjadi mudah. Okey, boleh faham tak? Anak-anak murid sekalian, Ya. boleh faham tak? Okey, lah. Boleh lah. Itu berkaitan dengan teknologi pembuatan, itu berkaitan dengan periuk nasi. Ada lagi tak bahan-bahan yang ada di rumah selain daripada periuk nasi? Apa lagi di rumah? Yang ada apa? Apa barang apa? Di rumah cuba cari bahan di rumah. Yang contoh kalau kita nak bagi selesa duk buat PDPR ni, apa dia? Nak bagi selesa. Kipas. Ada tak kipas di rumah apa? Ada. Contoh kipas. Okey, kipas di rumah kita. Okey, kipas tu dulu ni kita pakai apa kipas? Dulu. Zaman dulu. Kita ambil daun kayu apa-apa, kita tak kira daun apa pun kita guna untuk kipas. Kita gunakan tangan, lepas tu orang reka satu kertas untuk nak buat kipas. Kan? Lah ni kita tak payah. Lah ni kita gunakan kipas angin. Kipas angin tersebut kita tekan je top plug kat apa? Dekat plug elektrik tu, terus on, dan hasil dia ialah kita nak kena selesa angin keluar. Nah. Tu kipas. Kipas yang ada ni pun dah bermacam-macam lah ni. Kipas yang ada wap lah, kipas yang boleh apa? Kipas yang boleh letak ais lah, macam-macam kipas yang ada dalam pasaran lah. Rekaan-rekaan yang kita ada sekarang ni ialah untuk nak memudahkan kehidupan kita dalam apa? Dalam membuatkan kita hidup dalam keadaan lebih baik, lebih selesa, lebih senang dan lebih bermutu. Ni tujuan-tujuan dia. Reka cipta ni. Okey. Selain daripada tu apa lagi yang ada di rumah kita? Apa lagi? Periuk nasi, apa lagi? Kipas lagi? Mesin basuh. Mesin basuh. Kalau dulu jenuh kita nak basuh di mana? Kita kena pergi sungai. Lepas pergi sungai, dulu sabun bukan ada pun. Main apa? Main hempah baju tu atas batu lah. Pakai air sungai. Nampak tak? Lepas tu balik di rumah kena pergi sidai pula. Lah ni tak gaduh. Mesin basuh yang ada sekarang ni, kita ada alat pengering. Dah lah ada alat pengering. Lepas tu boleh tak payah pergi sidai dah. Bagi di panas matahari, tak payah pergi sidai. Terus boleh pakai. Ni hasil daripada teknologi pembuatan masa kini. Okey. Apa lagi ada di rumah? Apa lagi? Apa lagi yang ada di rumah? Mesin basuh. Selain mesin basuh, TV. TV yang ada di depan kita ni, zaman dulu mana ada TV. Ada pun TV dulu ni, TV hitam putih ya. Zaman Jepun. Betul tak? TV hitam putih. Lah ni
Macam-macam TV dah. Sekarang ni TV yang ada menggunakan Android. Iaitu kita boleh layar internet melalui TV. Macam kita nak buat PDPR ni, kalau kamu ada TV Android tu tak payah lagi gunakan laptop ataupun handset, terus gunakan TV. Ni hasil daripada Reka Cipta yang terkini. Ni model teknologi pembuatan. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, cikgu stop dulu penerangan cikgu yang tu. Okey, sekarang ni kamu buka buku kerja. Buka buku kerja. Ada buku kerja? Buku kerja. Ada cikgu. Okey, buka muka surat 18. Buka dah muka surat 18. Muka surat 18. Cikgu, muka surat 18 Ada dah tak? buat dah. Dah. Surat 18 dah buat dah. 18 dah buat dah kan? Lepas tu, muka surat apa tak buat eh? Dua puluh 20 20 tak apa buat dah? lagi. 19? Dah buat dah, 19. 19 buat dah, okey. 20 mana? 20 tak buat lagi? Tak buat lagi. Okey, 20. Okey, lakaran. Okey, lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Kamu buat dah lakaran di muka surat 19? Buat dah lakaran tu? Buat dah lakaran? Buat dah. Buat dah. Kamu lukis apa? Gasing. Gasing, okey. Sekarang ni, di muka surat 20 ni, kamu lukis gasing yang paling elok yang kamu ciptakan. Kamu lukis itu. Okey. Lukiskan, basahkan lakaran ada di muka surat sebelah. Hasilkan lakaran akhir model 3 dimensi. Okey, kalau gasing tu kamu lukis elok-elok. Lepas tu bagi tahu dia punya ukuran dia. Ukuran lebar dia berapa, tinggi dia berapa. Kemudian ada gambar-gambar di atas. Di atas apa? Di atas gasing tu. Kamu lakarkan ke gambar-gambar yang ada di atas gasing tu. Boleh? Bagi cantik gasing tu. Kan? Boleh tak? Okey. Boleh. Boleh? Okey, lepas tu jawab soalan nombor 7. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 5 minit. Boleh? Siap? Okey, buatlah. Boleh buatlah. Boleh tak? Muka surat 20, cikgu bagi masa 5 minit. Dia punya gambar gasing tu dah ada dah di muka surat sebelah, lukis balik semula saja. Lepas tu jawab soalan ni, jawab soalan nombor 7. Okey, boleh? Cikgu bagi masa 5 minit lah. Okey, cuba buat lah. Okey, 5 minit lah, 5 minit. Kita mula pukul 11, 7 minit. Sekejap lagi pukul 11, 12 sekejap lagi. Cikgu akan bagi tahu jawapan dia. Okey, 5 minit lah. Okey, buatlah. Kalau nak tanya apa-apa, bagi tahu. Ataupun cek di sebelah tu.
Okay, ada masalah tak nak buat dah? Ada masalah tak nak buat dah? Kalau nak buat gasing, macam-macam jenis gasing. Dulu gasing pakai apa? Pakai tali. Sekarang ni dia tak pakai tali dah, dia pakai bateri. Okey, contoh-contoh macam ni. Ni dinamakan sebagai evolusi. Evolusi cara konvensional dengan cara moden. Konvensional hak pakai tali tu. Kemudian dia ada evolusi dia hak sederhana tu dia pakai, masih lagi pakai tali tapi bentuk yang lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir tu, iaitu gasing yang menggunakan kuasa bateri. Ada tiga perubahan zaman. Cara konvensional dengan cara moden. Okey, boleh tak? Ni contoh gasing. Yang lain-lain pun banyak. Okay. Contoh kita ambil tempat kupas apa ni? Lebih kurang macam tempat kupas buah lah. Ni. Ni. Tempat kupas buah. Dulu kita hanya menggunakan pisau. Secara konvensional. Konvensional kita menggunakan pisau. Yang ini, alat ni yang direka oleh cikgu tu. Tak tahu siapa nama ni. Orang mana apa semua kita tak tahu. Okey, dia reka satu alat yang ada mata pisau tu. Pisau nipis je. Dan mata pisau ni kita gunakan untuk mengupas buah-buahan. Tak kisahlah buah apa pun. Bila kita kupas, dia secara automatik akan membuang bahagian kulit saja. Jadi isi dia tak terjejah. Okay. Kalau kita gunakan pisau, ada tempat yang kita buang isi banyak. Kita terhiris isi. Jadi contoh macam kita nak makan buah plum harum manis. Kita ambil benda ni alat baru ni, alat yang moden ni. Kita ambil, cuma kita letakkan di atas buah plum harum manis tu, cuma buangkan kulit dia. Kalau kita pakai pisau, gunakan pisau. Yang ni satu kita terpaksa menggunakan satu tumpuan, iaitu pisau kita tu tidak memakan ataupun menghiris banyak isi yang ada pada buah plum harum manis. Okay. Jadi kalau gunakan pisau ni dia lebih cantik buah kita kupas. Kalau gunakan pisau nampak macam kurang menarik. Okay. Yang ni sudu. Sudu zaman dulu, sudu apa? Sudu yang diperbuat daripada apa? Daripada kayu. Sekarang ni kita menggunakan keluli ataupun benda-benda lain yang lebih ringan dan lebih kuat. Begitu juga dengan penyangkut baju. Nampak yang ada di zaman sekarang, dia lebih canggih. Zaman dulu kita sangkut sidai ikut jam pakai paku je. Sekarang ni kita tak pakai paku lah. Cara dulu cara konvensional, cara lama. Sekarang ni kita gunakan cara baru. Hasil daripada idea kita, kreatif kita dan juga perkembangan teknologi yang berlaku dalam negara kita, dunia ni, kita dapat hasilkan benda-benda yang lebih baik. Okey. Cukup dah masa. Okey. Kita tengok contoh. Ni lakaran akhir ni.
Ni contoh yang ada. Halo? Ada lagi tak? Habis dah jawab? Tak habis tu. Tak habis ke? Ni cikgu bagi contoh ni. Contoh. Ni contoh mangkuk. Tahu mangkuk apa? Mangkuk tempat apa? Tempat isi tom yam. Tahu tempat isi tom yam? Satu, kita boleh buh tom yam dalam ni. Yang kedua, boleh buh bunga. Lepas tu boleh jadikan sebagai perhiasan untuk letak bunga. Nampak tak dia punya bentuk dia? Di atas tu lengkung elok tu. Kemudian di tepi dia kita letakkan dia punya orang panggil apa? Ukiran-ukiran. Ni kita gunakan kayu. Kita gunakan kayu. Nampak di belakang tu ada dia punya urat-urat kayu dan sebagainya. Nampak cantik. Lepas tu kita ukir pula di tepi tu dengan menggunakan ukiran. Tak kisahlah. Ada setengah orang suka dalam bentuk bunga-bunga. Ada setengah orang suka dalam bentuk abstrak. Bulat-bulat, bentuk-bentuk hexagon, bentuk-bentuk segitiga, bentuk-bentuk apa? Kotak. Kan? Ada orang suka macam tu. Ada orang suka bentuk-bentuk seperti bentuk-bentuk zaman purba. Seperti bentuk gua, bentuk bentuk keris-keris lama, tombak-tombak lama dan sebagainya. Tu yang suka macam tu. Tapi ada setengah orang yang tak suka lukir. Dia menggunakan urat-urat kayu ataupun ira kayu tu sebagai dia punya permukaan hiasan. Okay. Ada ukuran dia, ukuran tinggi ada, ukuran dia punya lebar dia ada. Kemudian dia ada dia punya gambar-gambar dia. Okey, kamu tulis macam ni. Kamu buat macam ni. Jadi maksud dia, model yang kamu buat tu dah lengkap dah. Yang ni yang kita nak reka. Okay, contoh di sini ialah mangkuk. Mangkuk yang digunakan untuk perhiasan. Nak letak pokok bunga pun boleh dan sebagainya. Okey, ni contoh. Satu. Habis. Siap dah? Kita nak teruskan yang ketujuh. Okey. Yang ketujuh. Adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief? Ya ataupun tidak? Mesti iyalah. Kita lukis hak mula tadi dia memenuhi kehendak projek brief. Projek brief ialah projek lakaran asas untuk proses reka cipta. Okey, projek brief. Ya. Nombor dua, adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Kamu cadang benda apa? Kalau cadangan kamu tu macam contoh yang ni kayu. Okey, memang sesuai lah. Tanda ya. Adakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Okey. Warna yang kamu guna dapat menarik perhatian pelanggan sebab kamu guna warna yang paling sesuai. Contoh kalau cikgu di sini, cikgu gunakan warna kayu. Warna original kayu. Okey, kemudian cikgu sapu silet. Dia akan nampak dia punya urat-urat kayu tu lebih cantik. Jadi kita kata ya, tandakan right, ya. Adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Sesuai, ya. Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Ya. Adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Ya. Kalau kamu nak buat catatan sikit di hujung ni, contoh macam ni, macam projek yang cikgu buat ni, okey, mangkuk apa tempat perhiasan bunga ataupun mangkuk tom yam, okey, yang jadi cikgu bagi tahu di sini, catatan di sini, adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Tidak. Ya. Tidak berbahaya kepada pengguna. Sebab apa? Sebab permukaan kayu ni telah
di apa? Telah dilincinkan dengan menggunakan kertas pasir. Contohlah nak. Lepas tu ataupun permukaan kayu tadi telah disilet selepas di kertas pasir. Ini contoh catatan. Kamu buatlah catatan apa-apa pun yang berkaitan dengan pembuatan kamu tu, reka cipta kamu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi selesailah kita di muka surat 20. Ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Muka surat 20. Hari ni kita buat muka surat 20 dulu lah. Muka surat 20 lebih dah setengah jam. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey. Untuk kelas minggu depan, Tak ada, tak ada. okey, untuk kelas minggu depan kamu buat, cikgu akan teruskan dengan muka surat 21. 21, 22, 23. Boleh buat tak? 21 kerja lah. Kerja kamu kena buat persediaan minggu depan. Persediaan minggu depan lah. Persediaan minggu depan. Okey. Okey, kamu buat deh. Buat muka surat 20. 20 dah buat, 21, muka surat 21 sehingga 23. Okey, boleh? Yang ni buku kerja. Okey. Dapat? Dapat tak? Dapat. Okey dah buat itu. Nanti minggu depan ni kita masuk saja kelas minggu depan. Minggu depan macam biasalah. Pukul 10.30 hari Rabu. Kita seminggu sekali ya ni. Okey, kita buka terus kepada buku kerja. Boleh? Boleh. Buat siap-siap nanti cikgu terang je dalam buku kerja tu. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Sambil-sambil tu cuba buatlah apa topi keselamatan tu yang cikgu suruh buat tu. Nah? Okey. Cuba. Kalau tak boleh juga cikgu pun tak tahu nak buat gimana lah. Tapi kalau dapat lagi bagus. Nah? Okey lah. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.